Salam sejahtera, anda sedang menonton analisis Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan sementara kita menunggu lagi berita-berita mutakhir daripada rakan-rakan saya yang berada di Sabah, iaitu AK dan juga saudara Hakim. Kita akan terus menelusuri perspektif dan pandangan yang seiring untuk memahami dengan lebih mendalam lagi terhadap krisis yang sedang berlaku di Sabah, terutamanya pada analisis kali ini dalam aspek dan perspektif sejarah. Oleh itu, selain saya ditemani oleh Haji Nazri dan juga Zul, saya berbangga kerana ada Profesor Emeritus Dr. Ranjit Singh, orang perlis macam saya, tetapi ilmunya cukup dalam sejarah dan dinamika membabitkan kerajaan Sulu yang dahulu itu dan empayanya, dan begitu juga tentang kawasan seperti di sekitar Sabah. Oleh itu, Profesor Emeritus Dr. Ranjit Singh yang sekarang sebagai Profesor Pelawat Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, mungkin saya nak memulakan Profesor dengan pemahaman sejarah terhadap kawasan ini penting dalam sebarang diskusi tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Dan pelbagai buku yang boleh dibaca tentang perkara itu, contohnya seperti The Sulu Zone, Profesor James Francis Warren dan sebagainya. Tetapi kalau saya ambil perspektif orang tempatan untuk melihatnya, mungkin pemahaman sejarah itu perlu menilai bahawa wujudnya empire-empire ini dahulu sebelum negara bangsa ataupun nation state. Jadi takrif sempadan dan cara mereka bergerak itu berbeza dengan sekarang. Kalau Profesor boleh balik ke zaman silam sebentar untuk membicarakan tentang apa sebenarnya cara Kesultanan Sulu dahulu itu bergerak dan kenapa mereka melihat perspektif sekarang itu masih lagi mungkin dalam perangkap pandangan dahulu. Ya, terima kasih Cik Kemaru. Saya rasa bila kita nak bincang sejarah macam ini, kita kena bawa masuk empire-empire yang begitu penting pada masa itulah. Dan satu daripada empire yang penting saya rasa adalah Empire Brunei. Empire Brunei mula wujud pada abad 15. Ya. Dan Brunei menjadi satu pusat perdagangan antara bangsa yang terkenal selepas kejatuhan Melaka. So Empire Brunei, Kerajaan Brunei dan Empire Brunei cuba juga menguasai kawasan-kawasan di sekitarnya. So sampailah daripada pusat kerajaan Brunei di Brunei ke Borneo Utara ataupun North Borneo. North Borneo tidak wujud pada masa itu. Yeah. So kita boleh katakan satu kawasan geografi lah, Borneo Utara. Dan pada satu masa Sulu pun ada di bawah Kesultanan Brunei. So begitu besarnya empire. Tapi seperti empire lain, mereka juga ada problem dalam negeri. So pada satu masa, saya rasa 1662 berlaku satu perang saudara di Brunei. Yeah. So pada masa itu, Sultan dua contenders ini, seorang daripadanya minta bantuan daripada pasukan-pasukan Sulu. So masa itulah Kesultanan Brunei telah bagi sebahagian Sabah kepada pihak Sulu. Dan Sulu pula muncul sebagai satu pusat baru, satu kuasa baru. So kalau kita nak kaji sejarah pada masa itu, saya rasa kita di kawasan itu kita harus kaji pertandingan di antara dua empire ini. Okay. Empire Brunei dengan Empire Sulu. So memang walaupun tidak ada boundary, tapi ini bukan satu perkara yang ada di Asia, Southeast Asia. Di Eropah pun tidak ada boundary. Yeah. Hanya pada abad 19 baru kita ada apa yang dimunculkan satu the territorial state. Okay. Territorial state sebelum itu tidak ada. Tapi bila sudah muncul idea konsep territorial state, pihak kolonial pun cuba gunakan di sini. Tapi sebelum itu tidak ada. So yang ada ialah kawasan pengaruh. Itu penting. So walaupun tidak ada boundary, Brunei memang menguasai kawasan barat Sabah. So is de facto control yang penting. And then Sulu, because kawasan timur dekat dengan dia control eastern part of Sabah.
And they have commercial, commercial enterprises untuk kepentingan resources, untuk kepentingan settlements. We have misalnya orang-orang Bajau, orang Sulu mula hidup, mula masuk buka settlement di kawasan timur Sabah. So they became permanent finally. Yeah. Ada juga beberapa community yang telah there's a mixed communities with the local people, local dusun people. These are known as orang sungai. Yeah. So you have a very important population in Sabah East Coast. You have orang sungai. These are actually descendants of the Suluk, Bajau, local. Kalau kita pergi menelusuri Sungai Kinabatangan sekarang pun, kita boleh nampak malah ada Jabatan Museum telah pun cantik disimpan bagaimana keranda-keranda orang pedagang Cina dahulu yang disimpan dalam gua dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kekuatan Sulu itu bangkit kerana mereka mengimbangkan perdagangan ketika itu yang semakin memuncak di antara kuasa barat yang cuba apa lagi yang mereka nak tukar ataupun nak niagakan dengan pedagang Cina. Maka mereka singgah kawasan itu dan ini jadi macam ejen-ejennya orang Sulu ni beri sarang burung dan sebagainya. Dan itu menunjukkan kekuatan Sulu. Tetapi kita tahu apabila territorial state ataupun negara yang bersepadan ini keluar, kuasa ini semakin hilang. Kuasa ekonomi mereka sebenarnya yang turun dahulu. Dan mungkin kita pergi rehat yang pertama. Tapi yang saya nak kembali ni, jika negara baru seperti yang kita kenali sekarang, dulu tak ada nama Kepulauan Filipina pun, dia nama-nama lain. Tapi sekarang kalau mereka terbentuk di dalam Filipina, tetapi pegangan rantaian ekonomi mereka semakin hilang, maka mereka mungkin merasa terancam untuk duduk dalam negara Filipina yang berdaulat itu kerana kekuatan mereka mungkin hanya tinggal, kalau Profesor Francis Warren katakan di sini, mereka dulu memang terkenal dengan garangnya dan kuatnya mereka dalam aspek peperangan, persenjataan. Maka itu membolehkan mereka pergi sampai ke Semenanjung untuk mendapatkan orang, ambil orang bersana, bawa ke Sulu dan ambil jadi masyarakat mereka kerana mereka tak cukup orang untuk memajukan ekonomi. Itu kita bincangkan selepas ini, bagaimana penurunan aspek ekonomi dengan peredaran masa dan pembentukan negara baru itu bersama dengan Profesor Ranjit. Dalam buku Profesor Francis Warren tentang Sulu, beliau memetik J.C. Van Leeuwen dengan mengatakan bahawa tidak tepat jika kita melihat wujudnya kelompok-kelompok di Kepulauan Asia Tenggara ini sebagai hanya berlandaskan kepada perdagangan, perhambaan dan sebagainya sebagai lanun. Dan dalam konteks ini juga saya ingin memahami rantaian penurunan kuasa ekonomi kerana Sulu seperti juga kebanyakan empire lain yang pernah wujud di Asia Tenggara itu kekuatannya terletak pada kekuatan maritim dan juga perdagangan laluan laut dan sebagainya. Dalam konteks itu, bila terbentuknya negara bangsa, tadi kita bercakap tentang dulunya Pulau Brunei dan sebagainya, tetapi Sulu juga terbabit dengan peredaran kuasa kolonial ataupun penjajah itu dan pembentukan negara bangsa dan territorial state. Dalam konteks itu, Prof, bagaimana Prof melihat aspek ekonomi itu? Kerana mungkin mereka yang kini tinggal sakit-baki daripada kuasa Sulu yang kuat beratus tahun dahulu itu merasakan diri mereka begitu terhimpit dan ini menyebabkan mereka terdesak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Tapi jika kita faham penurunan rantaian ekonomi itu, maka penting untuk negara-negara bangsa mengambil kira kelompok-kelompok ini dalam pembinaan negara mereka. Kerana mungkin kalau Manila melihat perkara ini dengan lebih tepat, teliti dan seimbang, maka mungkin ini boleh disentikan daripada terjadi. Pandangan Prof. Ya, kalau dalam perkara ini saya rasa ada mungkin 3 isu yang penting lah, atau 3 phases yang penting. Pertama, kita mesti faham bahawa kawasan Borneo ni, Pulau Borneo atau Pulau Brunei, memang penting dari segi perdagangan dengan negeri China. Dari abad 10 lagi. Hingga sekarang. Sama, hingga sekarang. So, pedagang-pedagang dari China datang tiap-tiap tahun untuk apa yang dikatakan untuk mengambil bahan-bahan laut dan bahan-bahan hutan dari Borneo. So, mula-mulanya Brunei jadi pusat. So, kapal-kapal every yearly expedition of
Chinese commercial fleet yang datang, dia datang ke Brunei. So bila Sulu sudah muncul sebagai lagi satu pusat, maka kapal-kapal Cina juga pergi ke Sulu. So perdagangan ini sangat penting because negara China dia memang begitu minat tentang commodities di Borneo, bird's nest, shark's fins, tripang, pearls. So memang Sulu maju. Tapi untuk maju, untuk bekalkan barang-barang ini, dia perlukan satu hinterland. Dia kepulauan. Bila dia kepulauan, dia tidak cukup sumber. So sumber-sumber yang kaya, yang juga dari segi bahan laut adalah di haba-haba di Borneo, di Sabah. Dan kawasan ini memang dekat dengan Sulu. So memang orang-orang Sulu telah berhijrah untuk membuka industri-industri inilah, industri lautan, industri dalam perhutanan, mengambil rotan, gums, and so many things, tortoise shell, which China needed. So dalam keadaan ini, memang ada hubungan yang rapat antara orang-orang Sulu, orang-orang Bajau dan Ilanun dengan Borneo. Dan mereka juga menetap seperti yang saya katakan tadi. Tapi bila orang Spanyol sudah datang menguasai, ini now second stage, sudah menguasai Manila. So perdagangan ini telah dikawal sampai Brunei pun sudah mula decline. Sulu pun disekat. So perdagangan mesti melalui Manila ke China. Semua perdagangan disalurkan melalui. Bukan itu saja, Belanda sudah ada di Indonesia. Mereka juga menyekat semua perdagangan ini. So Brunei mula merosot, perdagangannya mula merosot, Sulu pun mula merosot. Tapi Sulu masih bertahan because pihak Spanyol cuba menguasai Sulu, tak berjaya. Lebih kurang 300 tahun tak berjaya. Mereka begitu handal sekali. So lepas itu, stage yang ketiga, mungkin ada 4 lah. Stage yang ketiga ialah ada juga pedagang-pedagang barat. Bukan company-company besar seperti East India Company, pedagang-pedagang barat yang berdagang secara persendirian. Ini dipanggil dengan nama country traders. So country traders ni, dia nampak dulu ni satu market yang lumayan. So mereka mencerobohi sekatan-sekatan Spanyol dan mereka membuat hubungan perdagangan dengan Sulu. So perdagangan Sulu begitu maju, mereka perlukan barangan yang lebih dan lagi sekali banyak settlement, banyak industri, banyak mereka juga perlukan manpower. So Sulu cuba ambil manpower dari kawasan-kawasan lain untuk fulfill demand ini. Dan pada masa yang sama mereka boleh dapat senjata daripada country traders. That is why they were able to hold for so long. Bagaimana kita melihat country traders ini memiliki peranannya? Kalau kita lihat daripada perjanjian pada abad ke-19 1878, dua nama diletakkan di situ, Overbeck dan juga Dan di situ. Dan peranan kolonial menggunakan mereka ini dalam perjanjian dan akhirnya bagaimana kita dapat memahami itu, Prof? Oh ya, so bila keadaan macam ini muncul, Spanyol cuba menguasai Spain, menguasai Sulu, dan Brunei sudah merosot. Maka kawasan mereka itu tidak dijaga dengan baik. Dalam keadaan ini bukan saja dulu country traders, sekarang kita kata speculators. Speculators masuk. Apa tujuan speculators? Tujuannya cuba beli concession, territorial concession daripada Kesultanan Brunei, dari Sulu, dan dia punya tujuan ialah untuk buat keuntungan. Kalau boleh jual kepada pihak lain, jual. Overbeck dan Dan pun macam begitu juga. Mereka tubuhkan satu association, satu company kecil di London, dinamakan sebagai Overbeck Dan Association. Tujuannya cuba beli concession di Sabah.
walaupun tidak dikenal nama tu Sabah, bukan Sabah, tapi mereka tahu North Borneo ataupun Borneo Utara ataupun Sabah pun boleh gunakan, tapi mereka tahu Sultan Brunei mempunyai kuasa di atas di sana. So mereka sebelum itu wakil Amerika Moses pun buat sedemikian. So mereka pergi ke Brunei dapat concession, tapi kemudian mereka dapat tahu tidak mencubi. Okey. Prof, kita simpan bagi suspense sikit yang tu. Nanti bila kita kembali kita lihat 1878 pun tentera Sepanyol, kuasa Sepanyol berjaya masuk ke Sulu dan kita tengok impaknya pada apa yang terjadi selepas itu, selepas rehat ini. So I hope there's any Awal ini masih mengikuti dengan dekat perkembangan yang sedang berlaku di Sabah di kawasan krisis, terutamanya di Pantai Timur. Kita ada AK dan juga Hakim masih berada di sekitar Lahad Datu Semborna. Tetapi di Al-Nisi Sawani kita ada Profesor Emeritus Dr. Ranjit Singh. Mungkin terus sambungkan cerita tadi yang berlaku itu, overback dan sebagainya. Tapi nak hubungkan juga 1878. Masuknya Sepanyol ke Sulu. So sekarang kita dapat keadaan di mana Empire tradisional Brunei Sulu mula merosot. Dalam keadaan ini masuklah what you call concession hunters, and then pada masa yang sama pihak Sepanyol di Manila sudah cuba untuk menghapuskan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu. Ini tiga perkara. So dalam situasi ini pihak Sepanyol di Manila mengepung Sulu 1871. Bila dia mengepung Sulu, Sultan Muhammad Jalul Amal Jamalul Azam. Muhammad Jamalul Azam. Ya, masa itu dia rasa kalau boleh cuba dapat sikit pertolongan daripada British. Dan dia nampak bila Overbeck datang untuk dapat concession, dia nampak mungkin peluang ini. So, mungkin Overbeck then ini adalah satu company British, mungkin boleh dapat peluang sikit untuk menentang Sepanyol. Dan juga dia rasa mungkin minta assistance daripada kerajaan British. Tapi so dalam keadaan itu dia serahkan concessions, territorial concessions yang perjanjian itu menjadi amat penting bagi Philippine claim atas Sabah. 22nd January 1878 perjanjian itu. Okey. Tapi dalam 6 bulan selepas itu Kesultanan Sulu telah ditawan oleh Sepanyol. So hilanglah independent state of Sulu. So Sulu jadi bahagian colonial empire Sepanyol di Filipina. So maksud Overbeck dan then kemudiannya minta kerajaan British supaya memberi satu piagam. Dan mereka cadang menubuhkan satu company. So kerajaan British menimbang semua isu-isu di sana dan 1881 memberi satu charter di mana British North Borneo Company ditubuhkan. So bermakna pada 1882 British North Borneo Company mengambil alih Sabah daripada Overbeck dan sedikit. Dan lepas tu kita ada line of succession lah. Itulah kita jadi waris. Malaysia jadi waris kepada apa yang dahulu diambil oleh Overbeck dan Dan. So di pihak Sulu pula kita nampak claim yang officially secara official di-announce in 1962, claim itu oleh Filipina, because Filipina ada residual sovereignty atas Sulu. Sulu tidak ada wujud lagi. Bukan saja ditawan oleh Sepanyol, tapi dalam tahun 1936 langsung dibubarkan oleh penjajah baru iaitu Amerika. Amerika ambil alih kerana dia nak satukan seluruh pulau-pulau tu, jadi dia hapuskan Kesultanan. Dia nak satukan. So kita tahu selepas dalam perang Sepanyol Amerika, Sepanyol kalah dan Amerika telah mengambil alih Filipina. So lepas itu Filipina
Amerika Syarikat beri kemerdekaan. So the Republic of Philippines jadi waris kepada Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu tidak wujud. Ya. So kalau tidak wujud, dia tidak ada locus standi langsung, tidak ada locus standi untuk claim. Claimnya boleh hanya dijalankan oleh kerajaan Filipina. Dan dari 1936 hingga sekarang itu, pelbagai pihak mengatakan mereka lah waris patutnya. Pandangan Prof macam mana? Ya. Sehinggalah pembentukan Suruhanjaya Kobol. Okey, so Kobol Commission itu adalah satu cara self determination lah di Sabah. Tapi di pihak Sulu kita nampak the last sultan, Hiram II. Dia bila meninggal tak ada sultan yang official. So everybody now waris, ya. Jadi waris, many claimants, and then dia kalau dia ada title sultan pun tidak diiktiraf oleh siapa. So itu yang isu sekarang. Bagaimana di Manila, pentadbiran Manila melihat kepada Sulu? Bagaimana Manila mengkategorikan kewujudan satu provinsi? Sulu adalah satu tanpa wilayah. Kesultanannya. Tanpa. Tidak ada bayaran daripada Manila, tidak ada apa-apa. Dia ada governor dia di sana. Macam sama juga di governor dia di Kota Batu. So dia adalah satu satu wilayah pentadbiran Manila, bukan satu state tidak lagi wujud sebagai satu kesultanan, state pun tidak ada. Jadi ada banyak pihak yang berpandangan bahawa langkah mereka yang mendakwa diri mereka waris ini untuk masuk ke Sabah sebenarnya hanya mahukan perhatian Manila kerana mereka merasakan diri tersisih daripada perjanjian damai yang sedang Manila usahakan dengan MILF. Itu mungkin politik dalaman itu penting, ya. So mungkin isu juga adalah antara waris-waris ini dengan kerajaan Filipina. So mungkin Filipina pun tidak membuat desakan secara kuat atas Malaysia, ada hubungan baik. So mungkin waris-waris ini rasa klaim ini akan akhirnya hilang begitu saja. Itu pun boleh jadi. Mereka juga begitu terpinggir dengan rundingan di antara Manila dan MILF sebenarnya. Of course mereka tidak diwakili langsung. Dalam tidak boleh. Ini issue of sovereignty. Residual sovereignty di sini di Malaysia adalah dengan kerajaan Malaysia. Residual sovereignty di Filipina adalah dengan Republic of Philippines. Jadi itu perlu jelas dan itu menceritakan latar belakang pada apa yang sedang berlaku. Terima kasih banyak. Thank you. Prof Ranjit kerana datang jauh daripada dari utara Semenanjung. Terima kasih kepada Haji dan terima kasih kepada Zul. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Kita akan terus mengikuti perkembangan yang sedang berlaku di Pantai Timur Sabah. Ada Khairul Syafizan, ada Hakim dan terus tonton buletin di Awani untuk mengetahui sebarang maklumat mutakhir. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.